Tak nak gambar? Okey, naik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan teruskan kelas kita. Bahagian garis lurus. Okey, kita pun masa kita tinggal lebih kurang 1 jam je lagi untuk share, dan kita harap kawan-kawan kita yang lain akan buka link video yang cikgu share nanti. Okey, kalau tengok sini, last cikgu kita bincang 1.9F. Soalan 1.9F cikgu dah bincang secara detail pada sesi yang lepas, dan boleh rujuk balik lah di link video yang cikgu share. Di sini cikgu share garis lurus bahagian 6 dan ni garis lurus bahagian 5. Cikgu upload semula sebab hari tu cikgu tengok link bahagian 5 ni dia hilang, dia terdelete macam mana. Cikgu upload balik, jadi boleh rujuk yang terkini lah, garis lurus bahagian 6. Okey, dan tu cikgu cerita secara detail. Okey, hari ni kita akan sambung berkenaan dengan bagaimana kita nak menentukan persamaan suatu garis lurus yang melalui satu titik dan selari dengan garis lurus yang diberikan. Okey, kita tengok contoh yang ke-14. Okey, contoh yang ke-14. Mana? Okey, cikgu share sikit. Contoh yang ke-14. Okey, kita ambil ni. Dan contoh yang ke-15 upload sekali. Soalan dia simple saja, tapi yang penting kita kena ingat dia punya konsep dia. Okey, satu persamaan Y sama dengan MS tambah C. Okay, itu dia punya persamaan asas dia, persamaan bagi sebuah garis lurus lah. Okey, kalau tengok di sini. Okey, contoh seterusnya. Okey, dia kata rajah di bawah menunjukkan garis lurus AB dengan keadaan dengan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Okey, kita kena ingat dalam persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana M ni adalah kecerunan. Kalau dalam persamaan ini M mana? Maka negatif 2 ini adalah M. Negatif 2 sama dengan M, manakala 6 ni sama dengan pintasan Y ataupun C. Ini kecerunan. Okey, jadi kalau kita kena ingat apa yang cikgu sebut sebelum ni, kalau sesebuah graf garis dia selari, contoh graf tersebut ini adalah paksi Y, manakala ini adalah paksi X. Okey, kita kena ingat konsep asas dia, kunci dia. Kalau dia kata garis ini adalah selari, okey, graf yang pertama, okey, ini Y sama dengan MX tambah C, ni yang pertama. Dan yang kedua di sini, contoh Y sama dengan MX tambah C. Okey, apabila soalan tu kata antara garis yang pertama A, garis A dan garis B adalah selari. Selari ni maksudnya kita tak simbol macam ni lah, selari. Apa yang sama di antara 1, 2, 3, 4? Y, MX, C. Apa yang sama? Apabila selari, M dia adalah M saja sama, C dia tak sama. C adalah pintasan Y. Kalau graf B, C dia di sini. Manakala graf A, C dia di sini, maksudnya C tak sama. Yang sama satu je. Satu je persamaan dia, iaitu persamaan dia pada C. A dan B ni yang sama dia adalah
pada C sahaja. Jadi bila C pula, pada M saja yang sama. Apa M? M adalah kecerunan. Okey, kecerunan dia saja sama. Okey, sekarang ni kita tengok di sini. Okey. Dia kata garis AB dan garis yang ni yang tak ada beri nama ni, cikgu letaklah contohnya CD. Okey, garisan CD contoh AB dan CD. Dia kata pertama key dia dia kata selari. Perkataan selari ni sangat penting. Ni dia kata garis lurus selari. Selari ni sangat penting, memberi maksud yang apa, yang besar lah. Kalau dia sebut selari ni, maksudnya bila selari, nilai M dia adalah sama nilai M. Okey, kalau tengok sini pada garis lurus AB, apakah nilai M dia? Pada garis ini M dia adalah sama dengan negatif 2. Maknanya dia dah susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Maksudnya ini adalah M, negatif 2 M. Okey, tentukan persamaan garis lurus dengan AB melalui titik. Okey, dia suruh kita tentukan persamaan garis lurus ini. Okey, yang ni kita dah tahu dah, Y sama dengan MX tambah C dia adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Tapi yang ni Y sama dengan MX tambah C. Kita tak tahu. Apakah nilai M kita tahu negatif 2, nilai C dia berapa? Okey, jadi kita masukkan dalam ni. Okey, nilai M kita dah tahu, nilai Y kita tahu, nilai X kita tahu. Yang kita tak tahu nilai C saja. Mana nilai Y? Ni nilai Y. Mana nilai X? Ni nilai X. Jadi kita masuk je. Kita gunakan persamaan ni, kita tumpang kita bukan guna persamaan ni, kita guna persamaan baru. Y sama dengan MX tambah C, di mana Y sama dengan 4, M dia sama dengan okey, M dia sebenarnya dia selari, maka dia punya kecerunan dia sama negatif 2. Okey, darab dengan X 5 tambah C. Okey, 4 sama dengan negatif 10 tambah C. Okey, kita terbalikkan sebab kita nak cari nilai C kan. Pindahkan ke sebelah sana, yang ni pindahkan serentak. Okey, yang ni pindah sana. Okey, jadi negatif 10 tambah C sama dengan 4. Okey, C sama dengan 4 tambah 10, maka C sama dengan 14. Maka persamaan bagi garis lurus ini adalah Y sama dengan negatif 2, dia punya M, X tambah 14. Maka inilah persamaan dia. Okey, ini adalah persamaan dia. Okey, persamaan dia apa dia? Okey, ini adalah persamaan bagi garis ini, dan persamaan bagi garis ini adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 14. Okey, inilah yang nak persamaan tu. Maksudnya di sini nilai M dia sama, ni M. Sama tak dengan ni, negatif 2, ni pun negatif 2 kan. Okay, kita pergi pada contoh seterusnya. Okay, tentukan persamaan garis lurus lari 2X tambah 3Y sama dengan 12 dan melalui titik G8. G8. Yang titik G, ini koordinat dia, ni koordinat dia X, dan ini koordinat dia Y. Okey, garis lurus yang selari. Okey, maksudnya ini adalah sebuah garis lurus. Ini garis lurus pertama, dan ini adalah garis lurus yang kedua, di mana garis lurus yang kedua ni dia hanya bagi titik saja. Okey, maksudnya ini garis lurus A, dan ini garis lurus B, di mana garis lurus B ni dia hanya bagi titik. Itu maksud dia. Jadi tugas kita adalah tentukan persamaan garis lurus bagi yang kedua ini. Jadi dia kata garis lurus ni selari. Ni dia kata selari. Bila perkataan selari, nilai M dia adalah sama. Maka kita keluarkan nilai M. Berapa nilai M? M sama dengan 2. Okey, yang ni belum lagi. Belum lagi. Cikgu silap. Sebab kita, yang ni bukan dalam format Y sama dengan MX tambah C lagi. Kita kena ubahkan dia menjadi Y sama dengan MX tambah C.
Okey. Jadi yang ni kita kena ubahkan jadi y sama dengan mx tambah c. Daripada 2x tambah 3y sama dengan 12 ni kita kena ubahkan dia jadi y sama dengan mx tambah c. Format dia. Jadi hanya y saja berada di sebelah kiri, selain itu kita pindahkan sebelah kanan. Okey, jadi 2x pindah sana akan jadi 3y. Okey, 3y sama dengan 12 tolak 2x. Y sama dengan 12. Okey, bahagi dengan 3 tolak 2x pun bahagi 3. Maka y sama dengan 1/4. Okey, jadi 4 tolak 2x per 3. Okey, yang ni tak ikut format lagi. Kita kena pindahkan x berada di tengah, c berada di belakang. Maka y sama dengan negatif 2x per 3 tambah 4. Okey, maka kita dapat persamaan. Okey, persamaan ini kita dah bentukkan dia menjadi format y sama dengan mx tambah c. Di mana di sini m sama apa? Sama apa? M dia adalah sama dengan negatif 2/3. Okey, yang ni kita nak. Nilai m ni kita nak sebab apa? Sebab dia kata garis lurus yang pertama dan garis lurus yang kedua adalah selari, maka m dia sama. Maka garis lurus ini pun nilai m dia pun sama dengan negatif 2/3. Maka barulah kita keluarkan persamaan asas bagi garis lurus. Bagi garis lurus yang kedua ni, persamaan asas dia adalah y sama dengan mx tambah c. Okey, di mana m dia adalah negatif 2/3. Okey, y dia sama dengan 8. 8 sama dengan negatif 2/3. Okey, darab dengan x tu apa? Okey, kamu boleh letak kurungan ataupun darab tu ya. Darab tu. Sebab dia nombor pecahan, kita letak darab tu. Mudah kita nak matikan ke apa. Okey. Darab x berapa? X 6. Okey, tambah c. Okey, 3 dengan 6 boleh dimatikan. Potong 1, potong 2. Maka 8 sama dengan negatif 2 darab 2, negatif 4 tambah c. Okey, maka c berada sebelah sana, kita pindahkan pergi sana. 8 ni kita pindahkan serentak, maka tak berubah apa-apa simbol. Negatif 4 tambah c sama dengan 8. C sama dengan 8 tambah 4. C sama dengan 8, 12 kan. Maka C sama dengan 12. Maka barulah kita keluarkan persamaan asas dia. Y sama dengan M dia apa? Negatif 2/3 X tambah 12. Maka inilah persamaan dia. Ini persamaan bagi garis lurus yang melalui garis lurus yang di mana ada titik 6, 8 ni. Okey. Nanti kamu boleh test, kamu boleh uji, buktikan bahawa G ni berada pada garis lurus negatif 2 y sama dengan negatif 2x per 3 tambah 12. Betul atau tidak? Kita boleh buktikan. Okey, cikgu buktikan. Betul tak cikgu? Cuba test. Kita test secara matematikal. Kalau dalam perubatan secara klinikal, buktikan secara klinikal. Ini kita buktikan secara matematikal. Okey. Jadi kita cuba masukkan nilai ni. G ni berada pada garis lurus ini. Kita buktikan. Okey, G koordinat dia adalah 6, 8. Di mana ni x ni y. Kita masukkan dalam ni nilai ni. Okey, y sama dengan apa? Okey, 8 sama dengan negatif 2/3 darab 6. Okey, tambah 12. Okey, potong 1, potong 6 kali 2. Okey, 8 sama dengan negatif 2 kali 2 negatif 4 tambah 12. Okey, 8 sama dengan negatif 4 positif 2. Okey, jadi lah 8. Hutang RM4, bayar RM12. Jadi baki lagi 8. Jadi 8 sama dengan 8. Maksudnya
Betul, nilai koordinat titik G ni berada pada garis lurus ini. Yang ni soalan tak minta, tapi kita buktikan. Try kita cuba try. Maksudnya untuk soalan ni dia nak minta persamaan ini saja. Okey. Jadi kita tengok pada contoh seterusnya. Okey, kamu dapat faham yang ni pun okey dah untuk hari ni. Dapat 1 point untuk garis lurus kan. Contoh 14 dan contoh 15. Kalau tengok sini macam panjang jalan kerja dah, tapi kamu faham apa yang cikgu tunjuk lah. Okey, kita ambil uji minda 1.91 G. Okey, 9.1 G. Kanan. Ya. Kanan kakak. Kakak dah kakak. Okey, kalau kita tengok pada contoh ni. Okey. Okey, dia kata tentukan persamaan garis lurus selari dengan garis lurus yang diberikan melalui titik P. Okey, apa maksud soalan nak? Soalan nak tentukan satu lagi garis lurus yang selari dengan garis lurus yang diberikan. Di mana garis lurus satu lagi tu berada titik P tu berada pada garis lurus satu lagi lah maksudnya. Maksudnya di sini tentukan persamaan garis lurus yang selari dengan, maksudnya kita kena bina satu lagi persamaan garis lurus. Bina satu lagi garis persamaan garis lurus yang selari dengan yang diberikan. Itu maksud dah. Bina satu lagi persamaan garis lurus yang selari dengan yang diberikan, di mana yang satu lagi tu dia bagi key dia. Key dia apa? Dia bagi satu titik. Okey, dia bagi titik ya. Okey, maksudnya ini garis lurus yang pertama. Ini P ini berada pada garis lurus yang kedua. Sama juga yang ni pun. Jadi kita kena bina garis lurus yang kedua ni. Okey, cikgu ambil secara rawak 2 ataupun kita tengok. Okey, cikgu ambil kalau macam ni, y sama dengan 3x tambah 9. Yang ni m dia mana? Okey, 3 ni m, tak ada masalah. M ni kita keluarkan terus. 3 ni adalah m. 3 ni adalah m. Okey, kalau jenis 3x tambah 2y sama dengan 4, kamu kena tukarkan dulu kepada y sama dengan mx tambah c. Okey, sama. Kalau yang ni y sama dengan yang ni dah ikut. Y sama dengan negatif 2x tambah 7, kita dah tahu dah negatif 2 ni adalah m. Kalau macam ni kita kena tukarkan dalam bentuk y sama dengan mx tambah c dulu, baru kita tahu nilai m dah berapa. Okey, cikgu ambil contoh c. Cikgu ambil c. Okey, cikgu ambil soalan c. 1 c. Okey, dia kata 3x tambah 2y sama dengan 4, di mana okey, P 2 6. Maksudnya ini untuk persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua ada koordinat P. Koordinat P di mana P tu berada pada koordinat 2 6 kan. Okey, pertama di sini kita kena cari dulu m dia berapa. Langkah pertama cari m sama dengan berapa. Untuk cari m sama dengan berapa, kita kena gantikan dalam bentuk persamaan y sama dengan mx tambah c. Gantikan ini. Jadi 3 ni kita kena pindahkan ke sebelah sana. Jadi 2y sama dengan 4 tolak 3x. Y sama dengan 4 bahagi 2 tolak 3x pun bahagi 2. Potong 1, potong 2. Jadi y sama dengan 2 tolak 3x. Okey, y sama dengan, kita pindahkan 3x di depan, negatif 3x per 2 ni, per 2 tambah 2. Maka di sini kita dapati m sama dengan negatif 3 per 2. Okey, m sama dengan 3 per 2. Okey, barulah kita ambil persamaan yang ni.
Kita tulis Y sama dengan MX tambah C, di mana ini adalah X, ini adalah Y. Okay, Y dia adalah 6 sama dengan M dia apa? Negatif 3/2 darab X dia adalah 2 tambah C. Okay, potong 1, potong 1. Jadi 6 sama dengan negatif 3 tambah C. Okay, kita terbalikkan. Negatif 3 tambah C sama dengan 6. Maka C sama dengan 6 tambah 3. C sama dengan 9. Maka untuk persamaan yang kedua, kita dapatlah C ni adalah 9, M ni adalah negatif 3/2. Maka kita keluarkan persamaan dia. Y sama dengan negatif 3/2 ni X tambah 9. Maka itu jawapan dia. Simple saja. Boleh? Okey. Kita ulang, kamu ulang latihan yang sama, ulang balik. Dan cikgu harap kamu ulang kaji lah. Ulang kaji. Kalau dah buat dalam sebulan sekali, cuba buat balik supaya kita tak lupa. Okey, cikgu ambil soalan D. Okey, soalan D. Soalan 1D. Okey, dia letak X per Y. Ini dalam bentuk format pecahan kan. Y X per Y pula, X per 2. Kadang-kadang cikgu ni terlampau laju sampai otak tu pergi dulu. Tangan tu lambat. Tu yang jadi tangan tu selalu tersasul. Okay, X per 2 Y per 3 sama dengan 1. Di mana dia punya titik, ni persamaan yang pertama. Dia punya persamaan kedua, koordinat dia adalah P kurungan negatif 12 9. Okey. Mana ni S ni Y kan. Okey, ni bukan P ni bukan berada pada persamaan ini. Maksudnya P berada pada persamaan yang lain, di mana persamaan yang lain tu selari dengan persamaan yang pertama. Itu maksudnya. Di mana P tu berada di atas persamaan tu. Okey, jadi yang ni kita kena gantikan, tukarkan dia dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, cuba cari warna lain. Okey, jadi nak gantikan dia, ingat step dia bagi pecahan. Macam mana kita nak ganti? Pertama kita kena samakan penyebut. Darab 3 ni pun darab 2. Macam pecahan biasa. Atas bawah darab 3, atas pun darab 3. Bawah darab 2, atas darab 2. Jadi yang dia jadi 3x tambah 2y per 3 kali 2 6 kan. Sama dengan 1. 3x tambah 2y sama dengan 6 pergi sana darab. Jadi 1 kali 6 jadi 6. Okey. 3 pindah pergi sana, jadi 2y sama dengan 6 tolak 3x. Y sama dengan 6. Okey, 2 pindah pergi sana, darab main sini jadi bahagi. Okey, tolak 3s bahagi 2. Potong 1, potong 3. Jadi Y sama dengan, kena ambil nombor curah sikit, dia makin gelap, dia makin tak nampak. Okey, Y sama dengan 3 tolak 2x per 3x per 2. Okey, ikut format dx mari depan, c pergi belakang. Jadi y sama dengan negatif 3x per 2 tambah 3. Maka di sini kita dapati m sama dengan negatif 3 per 2. Okey, m sama dengan negatif 3 per 2. Maka kita mulakan persamaan bagi ini. Y sama dengan mx tambah c. Okay, y sama dengan mx tambah c. Jadi y dia adalah 9. 9 sama dengan m dia adalah negatif 3 per 2. Okay, darab x dia adalah 12 tambah c. Okay, potong 1, potong 6. Okay, 9 sama dengan negatif 3 kali 6 18 Negatif 18 tambah c. Kita balikkan dia, sebab kita nak c berada di sebelah kiri. Okay, jadi negatif 18 tambah c sama dengan 9.
Maka C sama dengan 9 tambah 18. Maka C dia adalah sama dengan 9 tambah 18 apa? 27 kan? Maka persamaan dia adalah Y sama dengan negatif 3/2 X tambah 27. Dia minta dengan ibu. Jadi inilah jawapan dia. Y sama dengan negatif 3x/2 tambah 27. Maksudnya dia memang selari dengan Y sama dengan negatif 3x/2 tambah 3. Maksudnya pada graf yang pertama pintasan Y dia adalah 3. Pada graf yang kedua pintasan Y dia adalah 27. Maka kita boleh tahu graf tu berada di atas. Jelas untuk soalan yang pertama. Kita pergi pada soalan yang kedua. Cikgu kena berhenti sampai pukul 10 sebab pukul 10 cikgu start kelas 1 Abu Bakar. Cikgu ambil soalan ni, copy, pergi ke depan. Soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia kata rajah di sebelah menunjukkan garis lurus PQ. Garis lurus PQ. Dalam kepala kamu kena letaklah Y sama dengan MX tambah C. Diberi bahawa persamaan garis lurus PQ, mana PQ adalah Y sama dengan 1/2S tambah 2. Bila dia kata garis ini, kita tulis Y sama dengan 1/3X tambah 2. Maksudnya pintasan Y dia adalah 2. Betul lah ni, 2 pintasan Y kan. Dia cross pada koordinat 2Y. Dan dia punya kecerunan dia adalah M dia adalah 1/3. Itu kita kena ingat. Kena keluarkan dulu sebelum ni. Tentukan persamaan garis lurus selari dengan PQ. Kalau dia kata titik A ni, garis graf daripada titik A ni, contohnya adalah selari dengan PQ, dan titik B pun sama juga. Graf ni pun selari juga. Maksudnya graf pertama, ni graf pertama, graf yang kedua dan graf yang ketiga ni adalah selari. Maksudnya selari apa? Ada garis macam tu lah contohnya. Selari. Jadi tugas kamu kena buat ulang benda yang sama untuk titik A dan titik B. C adalah asalan. Asalan ni apa? Asalan ni maksudnya kosong-kosong lah. Asalan ni asalan. Asalan adalah kosong, kosong. Maksudnya titik asalan ni adalah kosong, kosong. Maksudnya graf yang ketiga kamu kena cari persamaan yang ketiga. Dia punya graf dia tak berapa nak betul. Yang ketiga maksudnya ada 3 graf, yang 3 persamaan yang kamu kena ni. 1 A, B dan C. 3 persamaan. Jadi 3 kali stack lah. 3 ulang stack yang sama tapi 3 kali. Nombor je beza. Pertama kita apa nilai M? Key dia adalah M. Kita keluarkan dulu. M sama dengan 1/3. Sebab apa? Garis selari M dia adalah sama. Kecerunan dia sama, M. Jadi untuk yang pertama kita keluarkan Y sama dengan MX tambah C. Yang kedua pun Y sama dengan MX tambah C. Yang ketiga pun Y sama dengan MX tambah C. Sebab tu cikgu kata penting Y sama dengan MX tambah C. Soalan A. Ni X, ni Y. Ni X, Y. Ini X dan ini Y. Untuk soalan A, titik A. Y sama dengan MX tambah C. Y dia berapa? 4. Sama dengan M dia berapa? 1/3. X dia berapa? 2. Tambah C. Okey. 4 sama dengan 2/3
tambah C. Okey, kita terbalikkan dia pergi sana, yang ni mari sini. Okey, 2/3 tambah C sama dengan 4. Okey, 3 ni kita pindahkan dulu sebab dia pecah kan. 3 pindah dulu, 3 ni keadaan bahagi, mesti nak jadi darab. Jadi 2 tambah C sama dengan 3 kali 4 12 kan. Kita congok terus. 3 darab 4. 3 ni bahagi, mari sini akan jadi darab. Jadi 3 akan darab dengan 4 ni. 3 kali 4 12. Maka C sama dengan 12 tolak 2. C sama dengan 10. Maka Y sama dengan MX tambah C dia adalah Y sama dengan M dia adalah 1/3 sama X. Okey, 1/3 X ataupun Y sama dengan X terus, tak apa. 1 ni hidden. Biasanya kita akan hiddenkan terus lah. 1X ni maksudnya X terus. X tambah C apa? 10. Maka ini persamaan yang pertama. Ini persamaan bagi graf A, garis lurus A. Okey, persamaan bagi garis lurus B. Kita buat lain sikit. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y dia adalah negatif 2. Negatif 2 sama dengan M dia adalah sama 1/3. Okey, darab C dia apa? C X untuk titik yang kedua. X dia adalah 4 tambah C. Okey, jadi negatif 2 sama dengan 4/3 tambah C. Okey, kita terbalikkan dia. Pergi sana, yang ni pergi sana. Okey, 4/3 tambah C sama dengan negatif 2. Okey, 3 pergi sana. 4 tambah C sama dengan negatif 2 darab 3. Jadi negatif 6. C sama dengan negatif 6 tolak 4. C sama dengan negatif 10. Maka persamaan yang kedua kita dapat Y sama dengan M dia adalah 1/3. X dia kita tulis tu lah 1/3 jadi X. X per 3. Okey, C dia adalah negatif 10. Okey, ini adalah persamaan yang kedua. Okey, ini adalah persamaan yang kedua kita dapat. Kita pergi pada persamaan yang ketiga. Okey, cikgu ambil ni. Okey, soalan C. Asalan. Bila sebut asalan ni kamu kena tahulah dia adalah pusat bagi graf. Paksi Y dengan paksi X bertemu, maka asalan dia adalah 0,0. Maka C. Okey, Y sama dengan MX tambah C. Okey, di mana Y sama dengan 0 sama dengan MX tambah C. M dia adalah 1/3 darab 0 tambah C. Maka C sama dengan apa? 0. Ini dah 0. Yang ni pun sama dengan 0 tambah C. Maka C sama dengan 0. Okey, untuk yang ni Y sama dengan M dia adalah 1/3 juga. M dia 1/3. Apa? 1/3 X. Maksudnya X per 3. Tu je. Tambah 0 tak ada. Sebab C dia sama dengan 0 kan. Jadi itu saja persamaan yang ketiga untuk asalan. Y sama dengan X per 3. Sebab C dia tak ada. Pintasan dia tak ada. 0 kan. Pintasan dia ada, tak ada. Maka untuk yang ketiga, asalan dia adalah persamaan dia Y sama dengan MX tambah C dia sama dengan Y sama dengan X per 3 saja. C dia tak ada. Itu untuk asalan. Okey, kamu cuba buat latihan 9.1G. Cuba buat soalan 1 dan soalan 2 untuk mahirkan. Di mana untuk situasi ini soalan minta kita bina satu lagi garis lari dengan garis yang diberikan. Okey, garis yang diberikan dia bagi, dan garis lari yang satu lagi tu dia tak nyatakan. Dia tak nyatakan apa kita kena bina Y sama dengan MX tambah C, tapi dia bantu apa? Dia bagi satu titik yang berada pada garis tersebut.
Daripada titik tu lah kita boleh guna untuk mencari persamaan tu. Okey, kita tengok pada seterusnya. Okey, kalau sempat kita boleh habiskan, kita tinggal tak banyak lagi. Contoh 16. Kita jalan dulu. Okey, contoh 16, contoh 17, 18, 19. Oh, kita nak habis lah. Kemungkinan satu sesi lagi kita akan habis lah. Kita akan cuba habiskan lah. Okey, untuk seterusnya, contoh 16. Okey, contoh 16, dia kata bagaimana kita nak menentukan titik perselangan bagi garis lurus. Okey, titik perselangan bagi dua garis lurus. Okey, bagi dua garis lurus. Okey, boleh ditentukan dengan kaedah berikut. Dia ada dua kaedah. Pertama, kaedah kita melukis graf. Graf ni kita boleh nampak lah dia bersila hantar mana. Dan kaedah kedua adalah kaedah persamaan serentak. Okey, kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Kalau tak silap cikgu, pada tingkatan 2 atau tingkatan 1 kita dah belajar dah kaedah penggantian dan penghapusan ni. Okey, dah belajar dah. Okey, diberi dua persamaan persamaan linear, diberi persamaan linear. Okey, kita tengok tajuk persamaan linear tingkatan 2 noh. Persamaan linear. Tingkatan 2 ke tingkatan 1? Cikgu tak ingat. Pola, poligon, koordinat, graf fungsi, keseluruhan, keberangkalian. Oh, maksudnya di tingkatan 1. Kita tengok sekali lagi. Okey, masa nak habis ha. Sikit lagi, tak apa-apa, cikgu tunjuk sikit. Kalau habis lagi, kalau ada masa sikit lagi, kita sambung lah. Kita akan habiskan pukul 10 betul-betul. Persamaan linear. Oh ni, tingkatan 1. Maksudnya kamu dah belajar dah penghapusan dan kaedah penghapusan dan penggantian ni di tingkatan 1. Ingat lagi tak? 122. Biasanya kalau tingkatan 1 ni dia bagi detail lah. Okey, persamaan linear. Sekarang kita tengok pematahun dua pun boleh ubah. Bagaimana menentukan persamaan linear dalam dua pun boleh ubah. Ni, bagaimanakah menyelesaikan persamaan linear serentak dalam dua pun boleh ubah? Persamaan linear serentak dua boleh ubah dapat diselesaikan dengan kaedah pertama graf, yang kedua kaedah penggantian, dan ketiga kaedah penghapusan. Jadi kamu dah belajar dah di tingkatan 1. Cuma dah lama dah tinggal kan. Tak apa, cikgu ajar balik. Nak kacau habis lah. Okey, nak belajar sekarang kan atau next sesi? Cikgu akan bagi cara detail lah ini. Sebab tingkatan 1 ni adik kamu tengah belajar ni, tajuk ni. Jadi sama sebiji macam tingkatan 3. Tak kurang dan tak lebih. Sebiji kan di tingkatan 3. Ni, bagaimana kita nak menentukan persilangan bagi dua garis lurus? Yang pertama graf. Okey, dia kata graf. Yang kedua kaedah penggantian dan kaedah penghapusan. Tapi ni kita belajar di bawah tajuk garis graf kan, garis lurus. Tapi di tingkatan 1 kita belajar dia di bawah persamaan linear. Sebiji, semacam. Tiga kaedah ni sama, graf, penggantian dan penghapusan. Dan cikgu rasa tak done untuk cikgu nak terangkan serentak ketiga-tiga ni untuk hari ni. Cikgu rasa cikgu akan sambung next sesi. Kita akan habiskan terus sebab cikgu ada kelas sat lagi dengan tingkatan 1. Cikgu minta maaf lah nah. Kita akan next sesi ni sebab apa? Cikgu tak mau cerita separuh hari ni, separuh next sesi. Nanti dia tergantung. Cikgu kena start balik. Jadi kalau cikgu kena nak cerita ni, cikgu cerita bagi habis terus. Baru dia mengambil masa lebih kurang 30 minit lagi lah.
30 minit 40 minit lagi lah untuk cerita. Jadi tak apa, untuk hari ni nanti kita akan relatekan balik samaan linear ni dan kaitan dia dengan tajuk kita ni. Untuk hari ni kamu buat dulu soalan 9.1G 9.1G saja untuk hari ni. Nah, okey, ada soalan tak? 9.1G ni adalah kita diminta untuk membina satu lagi graf yang selari dengan persamaan yang diberikan, di mana graf yang kedua tu dia bantu kita dengan memberi satu koordinat, satu titik, iaitu titik P. Di mana titik P tu penting lah. Titik P tu untuk kita cari nilai S dan nilai Y, dan persamaan yang pertama tu nilai N membantu kita. Jadi Y sama dengan MS tambah C tu. Jadi Y dah ada, M dah ada, X dah ada, tinggal C yang kita cari. Maka kita cari nilai C je lah. Boleh? Okey, untuk kelas kita pada hari ni takat tu saja. InsyaAllah kita akan sambung pada next sesi. Kalau tak ada apa-apa, cikgu akan update dalam grup lah. Sama ada kelas ganti ke apakah, nanti cikgu akan update. Kita akan buat satu lagi kelas ganti ke macam mana. Ada satu lagi kelas ganti dengan kamu dengan cikgu ni. Okey, insyaAllah kita akan jumpa pada sesi yang akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.